أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, pengurusi dan juga semua ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita dapat bersama lagi pada malam ni di awal tahun baru 2024. Doakan moga Allah Ta'ala memberikan pada kita kesihatan dan kesejahteraan, sampai mengurniakan kepada umat ini kejayaan yang lebih banyak lagi, dan juga memberi keselamatan dan kesejahteraan kepada umat ini daripada sebarang tentangan dan serangan daripada pihak-pihak musuh. Seterusnya menjadikan negara-negara umat Islam menjadi lebih makmur. Pada malam ini tuan-tuan, kita nak tengok bagaimana akad mudharabah ini sangat mudah, dan ianya adalah suatu sistem yang memberi faedah kepada seluruh umat Islam kita, sama ada bagi pihak yang mengeluarkan modal ataupun juga pihak yang mengerjakan modal tadi, pihak yang melakukan pekerjaan untuk melariskan modal tadi supaya mendapat keuntungan. Jadi kedua-dua ini memberi manfaat kepada umat Islam, sama ada yang kaya yang ada modal ataupun juga yang tidak ada modal tapi ada kemahiran untuk menjalankan sesuatu kerja atau perniagaan, maka ianya sudah tentu sangat sesuai dengan sistem mudharabah yang telah kita baca pada 2-3 minggu yang lepas ini. Oleh kerana itu tuan-tuan, kita dapati bahawa Islam kita ini bukan hanya sekadar mengharuskan sistem ini, tapi dalam masa yang sama ia memperluaskan lapangan yang berkait dengan mudharabah ini. Kerana apa tuan-tuan? Kerana sudah tentu ianya memberi peluang yang terbuka kepada mana-mana pemilik modal, mana-mana orang yang ada pitih, mana-mana yang nak ada modal. Bagi dia ini satu peluang yang terbuka luas untuk melabur harta dia, dan dalam masa yang sama orang yang handal bekerja, yang mahir bekerja, yang tahu dengan kerja-kerja perniagaan, ianya juga suatu peluang yang terbuka untuk ia mendapatkan keuntungan melalui perkongsian bijak yang kita panggil sebagai sistem mudharabah ini. Jadi dalam hal ini tuan-tuan, sedikit sebanyak ianya boleh mengurangkan pinjam meminjam, dia boleh mengurangkan hutang berhutang. Dengan sistem yang dibawa oleh Islam kita ini dengan sendiri, tidak perlu lagi kita nak meminjam, tak perlu lagi untuk kita nak berhutang, kerana modal dah ada dah. Modal dah ada dah, diberi oleh tuan modal, kita hanya kerja je. Jadi tak perlu nak memikir nak berhutang dengan siapa-siapa dah. Tak perlu dah nak memikir untuk nak meminjam pitih dengan siapa-siapa, kerana pitih dah sia dah.
Modal ada depan mata dah. Kita kerja je. Dan ini yang kita panggil sistem yang sangat efektif, yang sangat memberi manfaat. Dan juga sistem ini dengan sendirinya memberi kemudahan kepada umat Islam yang dibina dia dengan ikatan pertautan persaudaraan yang sangat kuat. Sudah tentu sistem ini boleh berjalan dengan mudah kerana mempercayai antara satu sama lain. Ini adalah satu daripada dasar yang dianjurkan oleh agama kita. Kerana itu Islam suruh mari mayang semua, suruh mari berjemaah, biar kenal, biar sama kita ini subur perasaan percaya mempercayai, tidak ada rasa keraguan sesama saudara kita. Pakat mari mayang, pakat mari duduk sekali dalam saf, mayang bersama, beramal bersama. Bukan hanya semayang saja Islam mempertaruhkan kita dengan puasa sekali, dengan gaji, dengan beramal-ramal. Dia mempertaruhkan kita dengan lain-lain ibadat seperti beraya sekali, mayang Jumaat sekali, dengar khutbah Jumaat sekali, itu juga semayang tarawih sekali. Kesemua ini adalah kerana Islam nak kita kena mengenali, bertahu sama kita. Hak mana ada modal tolong saudara dia, hak tak ada pitih, kerja boleh buat, pitih tak ada. Jadi bolehlah dipertemukan mereka, tak perlu cari jauh. Hak mayang kali dengan kita dalam sejik ni pun padan dah. Tak payah kita nak cari pekerja mari pada Nepal, mari daripada Burma, blok daripada Vietnam. Tak payah. Kita ambil sama-sama kita ni. Hak kita kenal semua, tengok muka tiap-tiap hari. Hak mayang tepi kita semua tepuk bahu. Ni adalah orang yang kita kenal untuk kita nak beri modal secara mudharabah, cara perkongsian pintar yang dikira sebagai satu cara yang bijak untuk memberikan rezeki Allah Ta'ala ini supaya dikongsikan dengan suatu sistem yang betul-betul efektif dan bermanfaat dia. Jadi bagi orang yang mana masih belum lagi dapat memahami dengan molek sistem ini, pada malam ni kita nak baca beberapa perkara yang memudahkan untuk kita mengamalkan sistem mudharabah ini. Kerana itu kita dapat hari ini bank-bank banyakkannya mengamalkan sistem mudharabah, pusat-pusat keuangan. Dengan sendirinya mereka ini adalah orang yang mana menerima pitih daripada orang ramai. Dia yang buat kerja, bank yang buat kerja, kita beri pitih ke dia learning. Mana pitih kita beri ke dia. Lalu dia buat kerja, dia beri hutang korang, ataupun juga dia beri pinjaman korang. Ni antara kerja-kerja bank hari ni yang dia buat daripada pitih kita ni. Hak kita duk pakat bos, hak bos 1,000 lah, hak bos 10,000, hak bos 100,000, yang penting pitih kita ni bank guna. Lalu dia pun menjadi sebagai pekerja kita. Malu dia pula pitih tadi, sama ada dia diri buat kerja ataupun juga dia cari orang lain pula untuk buat kerja ke dia. Ini sistem yang sedang berjalan hari ini depan mata kita, di mana salah satu daripada modal ini mari daripada pitih membuh di dalam bank tadi. Jadi mudahnya sistem ini sehingga kan malam ni kita nak tengok dari sudut mana mudahnya yang ada pada sistem mudharabah ini. Pertama sekali tuan-tuan, dia haruskan kita memberikan 2 orang atau lebih atau 100 orang pun tak ada masalah. Bukan mesti mudharabah selawan tak semesti. Bila kita dapat kerja tu perlu dibuat oleh ramai, kita boleh cari orang kerja 100 orang pun tak apa. Kita seorang, kita tuan pitih seorang, tapi buat kerja itu
ada 100 orang, tak ada apa. Jangan ingat mudharabah mesti seorang lawan seorang. Dia maknanya kita ni beri pitih kepada seorang je. Adik 2 orang tak boleh, dia kata 3 tak boleh. Tak. Kita ada pakat dah bahawa 10 orang menjalankan kerja apa dak? Buka kedai umpam. Ada hak driver seorang. Ada hak jual sayur seorang. Ada hak duduk di kaunter seorang. Ada hak jaga barang-barang kering, ada juga. Ada hak jaga bahagian ikan, daging. Ada hak bahagian nimbang. Ada juga bahagian kita kata di store. 10 orang kita boleh buat mudharabah dengan pitih kita tadi. 10 orang bekerja. Keuntungan kalau mari kita dah janji dah nak banyak mana antara kita dengan orang kerja tadi. Jadi benda ini tidak salah. Jadi jangan kita faham kok mudharabah kok selawan se. Kita kena pitih ke seorang aja. Dah walaupun ramai pun tak apa. Kita buat sistem ini, akak ini kita buat ngeramai, tak apa. Mu orang pitih banyak. Jadi mu boleh, mu nak buat pekerja seorang pun tak apa. Mu nak buat dengan 2 pekerja pun tak apa. Mu nak buat dengan pekerja 10 orang pun tak apa. Dan kadang-kadang kerja mu buat mudharabah itu kerja perlu ramai. Kerja perlu ramai. Tak boleh seorang anda adi. 2 pun tak selesai. 3 pun tak boleh. Mepeh lagi 3. Tak. 4 awal-awal boleh. 5 molek sikit. 6 baru sedap. Ada juga hak 6 orang. Baru jadi molek kerja hak mudharabah tadi. Maka dalam keadaan begini tidak salah kita membuat mudharabah ini dengan lebih daripada seorang. Ini kemudahan yang ada dalam sistem ini, yang mana ianya menyebabkan bebas tuan pitih tadi nak buka bidang apa benda, nak buka bidang nega kakah menapa boleh belaka kerana dia bebas. Nak mudharabah seorang pun tak apa, nak pakai 2 orang pun tak apa, orang kerja nak 3 orang pun tak apa, mengikut kepada selera dia. Orang yang memiliki duit tadi sebagai tuan modal boleh dia nak mudharabah dengan banyak mana orang sekali pun. Yang kedua mudahnya sistem ini ialah ramai boleh upah seorang pun tak apa juga. Tuan pitih 10 orang, hak kerja tu seorang, tak apa kok. Tak, moga pitih mu tak ada mana. Hamba tak modal ada banyak. Hamba modal setikang. Kalau orang tikang kok mati lalu. Bak ada setikang je hamba. Tak. Tapi hamba ramai saing dalam grup. Grup hamba orang ada pitih belaka. Dia boleh nak cari 300,000 senang-senang dalam grup hamba. Hamba boleh cari. Hamba boleh untuk 50 nak cari lagi 6 orang tak payah dia kata. Ini makna tak apa juga. 6 orang tuan pitih, seorang kerja pun tak apa. Tidak salah. Jadi jangan kita ingat seorang kena lawan seorang, tuan pitih seorang, hak kerja seorang. Tak. Semacam mana tuan pitih seorang boleh dia nak pakai mudharabah 10 orang. Sebegitu juga 10 orang tuan pitih boleh dia nak mudharabah dengan seorang pekerja. Tidak salah. Tadi mudah. Dalam hak agama, kemudahan yang sangat-sangat menyenangkan pada kita ni. Mudah orang seorang mu cari, saya mu lagi. Dengan keuntungan yang dijanjikan berapa? Kalau 50, kalau ada 5 orang, 10. Pekerja ambil 50, tuan pitih ambil 50. Sama-sama tuan pitih 10. Kalau berlaku gitu, tak ada dok. Kita main dok dengar berhutang. Kerana nak buat modal ni, tak ada. Ya tak ada berlaku barang tadi. Alah orang Islam kita jenis otak cair.
otak mikir, otak cerdik mereka. Sama-sama dia pakai ipung wak moda. Moga dia ramah kan? Moga banyakkannya buh piti sekong dalam bank. Tak ada guna benda pun. Pulangan hak boleh pun boleh setahun 6 ria. Ada kadang setahun 8 ria boleh. Apa benda masalahnya? Kalau dia pakai beripung. Pakai beripung. Untuk ipung piti. Boleh 300,000. 100,000 beli tanah. 200,000 lagi buat rumah. Dengan tukang, cari tukang berapa orang? 5 orang tukang, pakat dengan dia. 5 lawan 5, 10 orang. Dengan pulangan 50 orang. Ada apa? Ini yang diajar oleh agama kita. Berjemaah. Duduk sekali. Awak-awak kita ni pakat mikir untuk tolong sama dia. Barang yang sudah lama diajar oleh agama, iaitu tolong sama kita, pakat sama kita. Tidak salah, tidak asabiah. Bukan kita makan orang. Kita sama kita jemaah 5 orang ipung pitih, kemudian pakat dengan mana-mana tukang, kemudian pas jual untung apa bagi keuntungan tadi. Modal 300. Jual rumah boleh 500, 200,000 boleh bagi 100,000 seorang. Orang kerja 100, tuan piti 100. Jadi senang-senang. Kalau 5 orang tuan piti 20,000 seorang boleh. Kalau orang kerja ada 5 orang 20,000 seorang. Ini sistem yang mana kita kabur ni. Ianya sejak zaman jahiliah lagi orang buat dah barang ni. Bukan mari Nabi baru start. Zaman jahiliah ada dah. Tolong-menolong ni barang ada. Habis hari ni mati kita semangat ini. Hok mepeh kita lok mepeh. Hutang situ, hutang sini kerana nak makan le. Dengan kerja yang tidak menentu. Keadaan yang terumbang ambing nak buat tak boleh kerana tak ada modal, barang tak ada modal, mampu sekung. Tekan bodoh bahawa barang tak ada modal, tengok saja kelik-kelik. Walaupun peluang ada depan mata, walaupun peluang terbuka luar depan mata, oleh kerana modal tak ada, pitih tak ada, ke sambung ada orang lain. Jadi ini yang kita kabarkan, mana ia dibuat oleh orang terbaik di atas dunia. Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, orang ahli syurga dah. Duk main lagi kepada sistem gini ni. Kalau kita kata mereka ahli syurga dah, tak payah dah tolong-tolong orang mayabang, sudah lah cara apanya. Orang lain mepeh apa benda kait dah. Walaupun dia khalifah, dia orang yang dijamin masuk syurga, tapi dalam bab ni dia masih lagi mengamalkan mudharabah. Dia buat lagi untuk membantu pada pihak-pihak yang kita kata semangat untuk kerja, tapi pitih tak ada. Moga mereka ni lepas ngaji, habis universiti, bukannya ada modal, tubik dengan ilmu, tubik dengan kemahiran, tubik dengan pengetahuan. Mereka ada amanah, mereka ada kesungguhan, mereka ada kesabaran, mereka ada reti bak ngira, mereka ada tenaga yang kuat, tapi pitih tak ada. Jadi dalam keadaan tadi kelik-kelik duk tengok peluang depan mata, nak buat tak boleh kerana tak ada modal. Tu yang orang kata cakap tak ada modal kok, pakai cakap atas angin. Cakap atas angin. Orang tua dulu duk kabur lama duk. Modal perlu ada. Bila nak cakap biar ada modal. Modal mu tak boleh seorang. Mu ipung sama-sama mu. Mu mayang sehari-hari berapa ratus orang di sejik. Takkan tak boleh jumpa 5-6 orang hok boleh buat modal tadi. Tentu keadaan begini sangat-sangat menyenangkan tuan-tuan, mengukuhkan jemaah tu sendiri, mengukuhkan jemaah sejik itu sendiri. Pakai orang sejik ni juga. Tak payah cari orang jauh-jauh. Orang mana orang tak ada kerja.
Kita pakai orang sini juga. Biar benda tadi nampak keberkatan dalam kehidupan kita mari di sejak hari-hari ni. Biar ada benda, biar ada suatu yang boleh memberi manfaat kepada orang yang mayang kali dengan kita, seagama dengan kita, yang sama mereka ini dengan akidah kita, yang sama menyembah Tuhan kita yang satu. Bapa yang jadi payah untuk kita nak reka supaya mereka ini tu sama dapat menikmati rezeki yang dikurniakan oleh Allah, supaya dapat kita berkongsi bersama. Kerana bukan mengurangkan modal kita pun, modal kita tak kurang, bagi untung je. Bukan barang mengurangkan modal, bagi untung je. Bukan kita sampai kurang modal, bagi untung je. Mana WPT cari hak amanah, dia cari barang di pasar borong, kopak gitu orang dia ambil barang pasar borong, wak alik nak jual korang, tak kira saya, tak kira ikan, tak kira buah-buah, cukup dah, boleh dah keuntungan hari. Bagi dua, dia pun boleh untung, kita tuan modal pun boleh untung. Jadi ini yang kita nak kena usahakan, bahawa sistem ini sangat-sangat memberi manfaat yang sangat besar kepada orang di sekeliling kita. Terutamanya orang yang sama dengan kita, mayang kali, sujud kali dengan Allah. Oleh kerana itu perlu bagi kita ni nak kena mikir semacam mana sahabat-sahabat Nabi yang telah dijamin oleh Allah syurga, masih lagi buat kerja ni. Kalau kita kata buat mendapa juga Sayyidina Umar tu, buat mendapa kok Sayyidina Osman, mu padan dah orang jamin dah syurga, duk mu tawarabah mendapa lagi dengan orang ramai. Tapi dah kerana dia melihat bahawa ukhuwah, pertautan agama itu satu tanggungjawab. Dia melihat itu satu benda yang penting, yang perlu untuk dia ambil perhatian dalam kehidupan umat Islam. Masing-masing dipertahukan dengan Tuhan yang satu, kemudian sistem yang diamalkan itu sangat-sangat memberi kelebihan kepada umat ini. Kerana kita hari-hari jumpa orang lain, umat yang lain, dia nak buat payah juga, moga nak jumpa hari-hari payah. Kita 5 kali sehari jumpa, mepeh kawan tu duk mayang tepi kita, pio penuh jeragak sawung, petik sawung saja dia pio. Kai plekat hot tu semua 5 waktu, tak ada pernah tukar. Keadaan kita tahu doa, kita tahu mepeh, tapi tak pernah hubung. Kita nak usaha kurang-kurang berubah sikit kehidupan dia, kurang-kurang berubah sikit. Hak dak nikah jadi nikah. Hak tak ada tempat tidur, ada rumah juga, boleh kurang-kurang sewa ataupun beli rumah. Hak tak ada kenderaan, boleh juga beli kenderaan. Bila sistem ini berjalan lancar, tentu kehidupan akan berubah. Ini yang kita nak. Bila kita mari mayang ni, bukan sekadar mari mayang lepas tu ratik balik sudah. Bukan cara begitu, tuan-tuan. Ia bukan, ia satu tanggungjawab berkait dengan persaudaraan yang telah kita jalin sama kita dah lama dah. Kita semayang sekali dengan orang Islam ni, bukan setahun dua, lama dah. Apa dia? Usaha kita, sumbangan kita untuk mengubah umat ini supaya menjadi umat yang mana berubah nasib mereka, terutama dari segi kualiti kehidupan ini. Yang ketiga, yang mudahnya sistem ini, tuan-tuan, iaitu orang yang menjadi pekerja ini, dia boleh pula nak wik orang lain pula boleh, dengan syarat tanya sepatah ke tuan PT. Mudah. Dia dah orang nak buat, dia boleh wik orang lain pula. Apa saja kita kata, kadang-kadang ada benda dia tak nak buat. Dia boleh pula cari orang lain pula untuk buat benda tadi, tapi khabar sepatah kepada tuan PT. Kita janji dah. Orang nega buat apa benda,
baiki kereta ni hamba dak reti ada bagian boleh dak hamba nak pakai tukang lain pomen lain boleh tak buat ada apa asal jadi sudah asal ada untung sudah jawapannya boleh lagi. Jadi keuntungan yang diperoleh oleh pekerja ia bagi hak nu pula dengan hak pomen lain pula boleh bukan pakai biti dia pun. Ya boleh pula buat akad itu dengan pihak lain pula. Tapi dengan persetujuan tuan pitih. Hamba tak boleh buat seorang ni. Ni hak bahagian ni nak kena orang yang tahu sungguh. Hamba tak erti hak ni. Bahagian ni hamba tak pandai. Hamba kalau bahagian injing-injing hamba tahu. Bahagian elektrik apa ni, wiring apa hamba tak boleh. Hak ni kena pakai hak lain. Jadi boleh tak hamba nak pakat ngaya pula. Tuan PT kata tamu yang penting untung ada sudah. Jadi hak 50% hak ya untung tu ya pakat dengan hak nu pula. Kalau ada untung aku 30 mu 20. Jadi mangat kerja kawan tu kerana lagi banyak uang lagi banyak untung. Dia sistem lagi banyak uang lagi banyak untung dia panggil. Ada banyak kereta yang boleh baiki lagi banyak untung. Walaupun dalam 50% tadi tuan ambil 50 boleh tak. Boleh tak. Kerana itu mudah. Iaitu dari sudut orang yang menjadi pekerja. Dia boleh juga mencari orang lain pula untuk tolong dia bersama. Dan dia boleh pakat pula apa dia nak uji kepada orang hak tolong dia tadi. Kerana tidak serema kita mahir. Tidak serema kita mahir. Pomen kereta tak serema dia mahir. Begitu juga tukang rumah. Tak serema dia boleh buat tukang rumah ni. Ada benda-benda hak nak kena korang. Ada tukang-tukang hak tak boleh nak buat. Nak ke orang lain. Lain-lain lagi. Kerja-kerja lain lagi yang ada keadaan kita kata terpaksa cari orang lain untuk buat benda tadi. Terutamanya yang berkait dengan suatu kerja yang rumit. Suatu kerja yang rumit. Kita tahu sebahagian aja. Ni kena pakai hak pandai lagi dia kata. Tak apa boleh. Mau buat mudharabah dengan dia pula. Dalam keadaan tadi mu janji dengan dia nak wiwu apa kalau untung ada mu nak wiwu apa pula. Ini yang sangat memudahkan untuk kita semua mendapat keuntungan dengan cara yang ditunjukkan tadi oleh agama kita guna nak buat untung. Guna cara nak buat untung orang ada pitih dengan orang kerja. Guna cara nak buat untung. Itu yang kita kata bahawa bila hidup seorang-seorang, bila tak peduli ke orang, sejik pun tak mari, orang pun tak pernah cakap, jadi tutup habis pintu rezeki, tak tahu nak cari kok mana. Di dalam keadaan kena mengenal keadaan kita kata masing-masing, melihat potensi masing-masing, cari bidang yang mana dikira mudah untuk dapat untung. Mau dia buat mudharabah dengan kita kata penelitian dan pengawasan yang cermat supaya jangan nyewak lari modal tu ngemodal lagi. Kita boleh dalam hal ni nak pakai peguam pun boleh, tak ada masalah. Kita nak pemantau untuk melihat perjalanan pun boleh dibuat. Kalau kita kata tak sedap, aku tak sedap mana WPT ke dia ni, aku hilang modal-modal, boleh pemantau dilatih juga dengan keuntungan tadi. Dengan keuntungan tuan PT kata aku untung dalam 30 sudah, 20 lagi aku nak uji kepada pemantau pengawal program, boleh, tak ada masalah untuk menjamin modal dia itu dapat dengan sepenuhnya. Ataupun dia ambil 50, daripada 50 hak belah lek 50 kerak pula untuk pemantau 10 seorang kena uji.
Mu ambil 40, aku 40, 20 pengawal kita bayar untuk mengawasi setiap pergerakan. Supaya modal aku dah acuh begitu. Itu dibenarkan. Semacam mana kita kata nak insurankan modal tadi pun tak ada masalah. Dengan modal ada bayar insurans dan ditolak daripada keuntungan. Itu pun tak ada masalah. Semua benda boleh buat. Ini cuma otak nak kena mikir guana nak memulakan langkah untuk membuat mudharabah yang sudah pun dilihat bagaimana rekod dia sejak ada zaman Nabi lagi. Sapalah kepada hari ini kita dapati rekodnya sangat jelas bahawa dengan mudharabah memberi keuntungan kepada kedua-dua pihak tadi. Dalam mudharabah ini juga tuan-tuan, itu kita nak melihat bagaimana kalaulah didapati bahawa seseorang itu memerlukan tadi pada bantuan orang lain, dia boleh membuat mudharabah dengan orang lain pula. Semacam mana juga dalam hal ini boleh mudharabah tadi dengan menggunakan modal sama ada duit ataupun barang-barang. Nak pakai duit budak apa nak akal, bawa barang pun boleh ke? Ni peta aku ada banyak ni. Mu jual peta ni buat modal. Boleh. Tak ada apa, mu tak ada sesama. Hamba pitih tak ada tak. Tapi hamba ada barang-barang untuk dijual. Hamba ada RZ lama. Jual. Tu buat modal. Tak apa. Bukan semesti tuna. Untuk menjadi modal kena cari tuna. Tak. Walaupun mu ada barang. Jual. Nak kata bahawa sini boleh buat mudharabah ini walaupun dengan tak ada piti sesama. Mu ada barang ni mu buat modal. Jual barang tadi. Mu ada mendapat rumahmu. Boleh dijual. Jual. Daripada tadi pitih boleh buat mudharabah tadi. Ataupun juga musuh dia jual barang tu lalu mudharabah dah. Tak apa juga. Mungkin je mu jual aja barang aku. Untung ada kita bagi. Ataupun boleh kok. Setengah-setengahnya lepas kau orang jual tanah dia pun ada. Boleh. Makna ada untung kita bagi. Tanah ni aku nak 80. Modal aku 80. Kata ada untung tu kita bagi dua. Kalau boleh 100, puluh seorang. Boleh, tak ada apa. Dia nak mudharabah, jual barang dia. Dia tak ada piti nak beri modal. Tapi dia ada barang dia ada. Setengah-setengah orang bukan piti banyak. Tapi tanah. Bereka-eka. Tanah bergelung-gelung. Tak ada masalah. Ni tanah aku ni mau jual, kita akan bahagikan keuntungan sama kita. Jadi mangak dia untuk jual harga yang terbaik supaya untung dia lagi banyak. Dia orang jual pun mangak lalu dah. Pergi cari situ sini nak dapat keuntungan yang lebih tinggi daripada apa yang dia nak tadi. Ini contoh yang kita kata sangat-sangat efektif. Agama kita dia mari bukan ajar mayabang je. Dia mari bukan ajar puasa untuk bayar zakat gitu dok. Dia ajar juga guana nak buat mu tu supaya mu jadi kaya boleh bayar zakat guana. Bukannya hanya kata bayar zakat, bayar dok. Dia nak ajar kamu guana untuk nak jadi usahawan, untuk nak jadi orang yang boleh membayar zakat. Dia ajar pada kita sistem-sistem yang tidak bercanggah ini memudahkan untuk umat ini mendapat keuntungan yang sewajarnya dalam dunia yang pada hari ini semakin hari persaingan semakin sengit, terutamanya negara-negara umat Islam ini kebanyakannya duduk di dalam parah yang sangat-sangat kita kata menyedihkan ni. Di banyak negara di belah-belah Afrika umpama negara umat Islam
Berada yang menyedihkan. Kerana sistem agama dia ni, dia tak boleh nak fikir. Jadi kebanyakan masjid dia tak ngajar barang gini. Kita ajar cara nak ambil air maya, guana nak tayamum, guana pula nak mayang, nak bayar zakat, nak puasa, nak pergi haji sikit, rebang, akikah sudah. Jadi dia tak buka tajuk guana umat ini boleh dibantu. Umat ini boleh ditolong dia untuk mendapat keperluan asasi, kita kata, supaya tidak jadi mepeh umat ini dalam keadaan yang kita dapati orang-orang tidak Islam menggunakan mereka menjadi pekerja mereka. Dan moga-moga tak labur pitihmu. Jadi awak-awak ni kerja dengan orang lain. Tak. Mula duk tengok keadaan tadi, tengok kerja dengan orang yang bukan Islam. Mula tengok saja. Mu boleh buat. Mu boleh ubah untuk dia kerja bawahmu. Bukan barang yang payah. Tapi dok. Setengahnya dia biar saudara-saudara dia tu. Setengah-setengah nak mai Jumaat pun payah. Setengah nak puasa pun tak apa boleh. Kerana kerja bawah orang. Jadi apa yang berlaku ini menggambarkan pada kita supaya kita peluah ilmu ini. Ilmu tentang agama ni. Jangan sekadar kita bincang berkait ibadat aja. Yang kita bincang ibadat aja. Kena mikir juga. Macam mana orang tu nak boleh mayabang molek, tenang molek. Caranya kan. Kerana kalau tidak dibantu mereka, mayabang pun serabut. Dan muka pitih tak ada. Kerja sekejap, kerja buang dorang. Jadi mayabang pun terganggu. Jadi nak kena ada kesedaran. Bagi yang ada harta, yang ada modal, kena ada kesedaran. Perlu dipikirkan macam mana untuk memberi keselesaan kepada umat ini. Supaya jangan sama sekali di kalangan kita ini melihat ianya ada sesuatu yang remeh. Ni mikir apa hak gitu tu hamung lah. Mu nak kerja mendapa pun. Asal kamu mayang sudahlah. Iyalah. Keadaan kerja tak tentu gitu mayang pun tak sedap. Ingat baik nak boleh kesapa kesejik mayang molek ni. Hendaklah kita kata cukup keperluan tu baru sedap mayang. Makan cukup, rumah ada, kenderaan pun ada, kain baju pun boleh. Tahu? Bini ada, anak ada, baru sedap mayang. Keadaan kita kata serba tak cukup. Tahu? Makanan pun keadaan berhutang. Kenderaan pula keadaan sekong nak baiki tak ada pitih. Kemudian pula lagi kait dengan tempat tinggal pula 3 bulan tak payah sewa. Jadi bil api merah nak kena kerak semua. Jadi nak mayang guan mainan kita kata. Dalam keadaan yang tidak tenterang dia. Jadi nak kena mikir barang ni. Orang ada pitih. Nak kena berani dalam hal ini, cubalah dengan sistem mudharabah ini. Bukan orang suruh buka projek besar-besar. Bukan orang suruh buka ladang berhektar-hektar. Cukup bagi dia ambil barang di pasar borong, balik jual pagi, pas tengah hari, lepas tu ada untung lah kok mana. Beli dengan kita kata harga borong. Beli sayur waktu pagi dengan harga borong, supik-supik apa. Lepas tu jual harga ruci, tak ada untung. Dengan sistem yang ada pada hari ni, hak jaja lah, hak jual lah, tentulah kita kata ada keuntungan. Dan untung ni cukup untuk dia nak sara makan minum dia, nak nikah pula ke, ala ada anak untuk anak-anak pula boleh. Bukan barang yang pelik. Kerana orang-orang yang kita kata dah berada dalam bidang ni lama dah, dan mereka boleh hidup molek ada.
Di dalam kehidupan yang kita kata sementara ini memerlukan pada kita tuan-tuan mikir juga pada saudara kita hok dak urut mepeh ni. Guana nak ubah mereka yang mari mayang kali dengan kita ni. Hok dak mayang nak awak guana dah. Ni hok mari mayang hari-hari mepeh ni. Hok duduk tepi mung ni. Hok. Boleh nampak lalu mepeh. Tengok. Keadaan. Boleh nampak. Pakaian boleh tahu dah. Tak perlu cakap. Mau tengok pakaian mau tahu dah. Tengok telefon tahu dah jenis kelas mana. Boleh tahu lalu dah. Tu. Boleh tengok ada riak muka pun boleh tahu. Macam-macam jenis hutang keliling pinggang. Yang mengajar pada kita supaya bertanggungjawab sikit dengan saudara-saudara kita ni, ya, kira satu umat. Mana dia kuat, kita pun kuat. Jangan ingat bahawa kita kuat seorang yang mepeh, kita ingat umat ini akan jadi kuat. Tahu, dia adalah sebagai bangunan. Yang masing-masing, kalau bangunan tu kita kena faham bahawa kalau kita kuat saja lek lain rapuh, tak jadi. Tak jadi. Bangunan dia kena kuat 100. Dia kena kuat 100. Baru kukuh bangunan tadi. Dia antara lain lagi kemudahan yang diberikan oleh syarikat ini lagi, iaitu melibatkan pada mudharabah ini, iaitu dibenarkan untuk terlibat dalam semua perniagaan yang halal. Ya apa? Semua perniagaan halal. Niaga apa? Jual ayam. Dah akak nak dah. Jual ayam. Tu beli dengan harga yang kita kata borong, patut jual pulak. Tu tak kata ada untung. Ataupun lagi negaan apa lagi, yang lain lagi, petik kait dengan kain baju, kait dengan makanan, kait dengan kenderaan, kait dengan pakaian, macam-macam bidang dibenarkan untuk dibuat mudharabah. Dia tak hakkan sama kali menawak mudharabah kena buat jenis bahasaan jual-jual makanan je. Dok. Mau nak jual alat elektrik. Mau nak jual kenderaan. Ataupun juga mau nak jual rumah. Mau nak apa lagi? Jual kepada barang-barang yang kita kata jenis bahasa hidup. Lembu kubah. Ada apa? Dia dibenarkan belaka. Nak kata jenis bahasa hidup pun boleh jual. Dak nyawa nak jual alat elektrik pun tak apa. Dia dibenarkan semua. Ini memudahkan semua perniagaan. Boleh dicuba dengan jalan mudharabah ini. Sebitulah juga tuan-tuan, mudharabah juga boleh dibuat dalam bidang perusahaan dan juga pertanian. Pertanian kita dah sebut dah dulu. Dia pakai sistem macam mudharabah juga. Kalau tengok masalah musaqah dulu, dia antara sistem yang lebih kurang dengan mudharabah. Mana kita ada pohon, orang lain tolong jaga, sirang-sirang. Asyik hak tubik kita nak pakai bagi. Tak payah cari orang gaji. Kerana dia bayar ngasih. Ini yang kita kata tak payah berhutang dok. Tak payah nak minjang dok. Kerana daripada kerja tu sadi kita dah boleh bayar kepada pekerja inilah. Apa perkara pada malam ni menggambarkan pada kita senangnya untuk kita hidupkan bidang mudharabah ini, dan ia sangat memberi manfaat pada semua orang. Enggak apa benda hak kita dengar malam ni maya menjadi satu inspirasi untuk kita bergerak lebih ke depan, membantu saudara-saudara kita yang mana tak ada modal, boleh dengan sistem yang telah kita sebutkan tadi. Itu saja pada kali ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.